Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam majlis ilmu, alhamdulillah, di perkarangan Jami' Asri Hassanil Bolkiah, iaitu salah sebuah daripada masjid yang terbesar, saya rasa yang terbesar di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, masjid ini telah dibina oleh Sultan Haji Hassanil Bolkiah, yang merupakan pemerintah Sultan Raja di negara Brunei Darussalam sekarang. Dan kepada tetamu-tetamu, kepada orang-orang yang akan menziarahi negara Brunei Darussalam, jangan lupa untuk menziarahi tempat ini. Satu masjid yang sangat indah. Bila kita masuk di dalamnya, Masya Allah, kan? Anda semua akan kagum dengan keindahan dan kecantikan masjid ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama lagi dalam tafsir muka surat Al-Quran. Setiap muka surat Al-Quran, insya-Allah kita akan ambil untuk menjadi pedoman dalam hidup kita, insya-Allah, pada setiap pagi, supaya kita akan menjalani hidup kita pada hari ini dengan panduan daripada Al-Quran. Dengan serba sedikit kita akan dapat permata-permata dan sesuatu yang indah daripada Al-Quran. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama pada muka surat 449. 449 daripada Al-Quran, kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, kemudahan untuk sama-sama membuka Al-Quran. Itu adalah yang terbaik jika sekiranya anda ataupun auda dalam bahasa Brunei dapat untuk menadah dan melihat kepada ayat-ayat Al-Quran yang akan kita bacakan sebentar lagi, dan kita akan lihat beberapa pengajaran ataupun penafsiran secara ringkas. InsyaAllah saya ambil penafsiran ini ataupun penjelasan kepada setiap ayat dalam muka surat ini daripada 3 buah buku yang besar. Yang pertama sekali ialah daripada buku Tafsir Jalalain, dan yang kedua daripada Tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh, yang dikumpulkan, yang ditulis oleh Syekh Said At-Tantawi, bekas mufti Mesir dulu, dan yang ketiganya ialah daripada Khawatir yang ditulis ataupun yang dibicarakan oleh Syekh Asy-Sya'rawi, salah seorang daripada ulama Mesir yang hebat pada satu ketika dulu, dan mempunyai keseluruhan recording penafsiran Al-Quran, Khawatir Al-Quran, yang disiarkan di kebanyakan daripada negara Arab. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah 449 ayat akan kita baca ialah surah Saffat, masih lagi surah Saffat, daripada ayat 77 sehingga ayat 102. 77 sehingga ayat 102, insya-Allah. So, marilah bersama-sama kita, insya-Allah. Cerita kita pada hari ini adalah 2 sahaja cerita, iaitu 2 sahaja kisah yang Allah Subhanahu wa taala bawakan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada bercerita panjang tentang kisah orang dalam syurga, orang neraka dan sebagainya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membawa kisah ini. Kisah yang pertama ialah kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan kisah yang kedua ialah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kedua-dua kisah ini dan juga sebagaimana kisah-kisah dalam tempat yang lain, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memberi tasliyah ataupun untuk memberi gambaran, untuk menceritakan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya apa yang dihadapi oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya juga telah dihadapi oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi nabi-nabi terdahulu ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, digelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu istilahnya munzir. Munzir ni artinya ialah seorang yang memberi peringatan kepada kaumnya, dan nabi ini adalah salah seorang daripada munzir kepada umat Nabi Muhammad, kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Jadi oleh kerana itulah kita tengok di sini, iaitu apa ni kan, 2 kisah-kisah yang diceritakan oleh Al-Quran ini sebenarnya adalah semuanya kisah-kisah tentang dakwah yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Tidak semua diceritakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan 25 orang rasul. 25 orang rasul, yang mana rasul-rasul ini akan bercerita, akan melakukan dakwah mereka, dan Allah Taala ceritakan kepada kita semua, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi pengajaran kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kita semua yang akan melaksanakan
yang akan menceritakan dakwah ini, menceritakan Islam ini kepada seluruh manusia di atas dunia ini, itu adalah merupakan tanggungjawab kita. Jadi insya-Allah kita akan bacakan selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sedikit pada muka surat sebelum daripada ni, iaitu muka surat 448. Allah ceritakan tentang sedikit yang kita telah baca, iaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini dia telah, setelah dia menyeru kepada kaumnya selama 950 tahun, satu masa yang sangat lama. Jadi selepas dari akhirnya dalam kisah dalam surah Nuh kita boleh jumpa perkara ni. Selepas daripada tu maka dia akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa apa? Iaitu la tazar, maknanya jangan tinggalkan ya Allah di atas dunia ini seorang pun daripada orang kafir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini bahawa Allah Taala menyahut seruannya, memenuhi seruannya, memenuhi permintaannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di sini. Jadi apa yang diceritakan di sini iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada muka surat ini kita akan baca insya-Allah, wa ja'alna zurriyyatahu humul baqin. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini iaitu dan kami jadikan zuriatnya humul baqin, iaitu dia zuriatnya itu saja yang tinggal. Jadi atas dunia ini pada masa tu semua orang yang mendustai Nabi Nuh AS, dan dikatakan oleh setengah ulama bahawa tak ada lagi manusia yang tinggal. Pada ketika itu semuanya yang tinggal hanyalah apa yang ada di dalam kapal Nabi Nuh saja. Kapal, bot, perahu besar dan sebagainya, wallahu alam. Tapi itu saja yang tinggal. Jadi Allah SWT sebut sini kan, hanya zuriat saja tinggal. Yang lain-lain tu semua tu apa yang ada sekarang ni yang kita lihat atas dunia ni kan, manusia dengan pelbagai warna kulit sama ada warnanya begini, warna coklat, warna merah, warna putih, warna tak cerah dan sebagainya. Semua tu adalah merupakan daripada zuriat Nabi Nuh alaihi salam. Semua tu daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Tak adalah yang lain. Sebab kalau kita tengok asalnya sebelum daripada itu ialah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tu ada pecahan-pecahannya. Kemudian ada salah seorang daripada keturunan Nabi Adam ini ialah Nabi Nuh. Tetapi yang lain tu semua Allah Taala matikan, tenggelamkan. Yang tinggal hanyalah daripada zuriat Nabi Nuh alaihi salam saja. Nabi Nuh mempunyai 3 orang anak. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, dan yang ketiga Yafis, nama dia Yafis. Satu Sam, satu Ham, Yafis. Perkara ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW berkata, siapa Sam tu ialah ayah kepada Arab, Abul Arab, Nabi kata. Kemudian yang keduanya Ham ni ialah Nabi kata ialah Abu Sudan, iaitu orang-orang Sudan, orang-orang daripada Afrika mungkin yang mempunyai hampir yang sama, kategori yang sama, iaitu dia ni adalah berasal daripada keturunan Ham. Dan kemudian yang ketiga Yafis. Yafis ni ialah Nabi SAW kata dia adalah Abu Rum. Abu Rum ni, kalau Rum kita kata sekarang ialah orang putih lah kan. Jadi orang yang berkulit putih, orang yang di sebelah Europe dan termasuk itu ulama-ulama seperti dalam jalan lain disebut ialah Turki juga. Orang Turki juga adalah daripada keturunan Yafis. Jadi kita ada 3 orang anak Nabi Nuh yang besar yang masih hidup, yang bersama-sama dalam kapal, iaitu Sam, Ham dan juga Yafis. Jadi ketiga-tiga inilah yang membiak-biak, yang menjadi ramai pada hari ini yang kita lihat kan. Kemudian itulah yang dipanggil sebagai zurriyatahu, iaitu zuriat Nuh. Kemudian Allah Taala kata wa tarakna alaihi fil akhirin, wa tarakna alaihi fil akhirin. Ya Allah, iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah hebatkan Nabi Nuh ini, menjadikan Nabi Nuh ini menjadi sebutan. Menjadi sebutan artinya ialah dipuji oleh semua orang-orang yang datang selepas daripada Nabi Nuh alaihi salam. Wa tarakna alaihi fil akhirin, itu maksud dia. Kemudian seterusnya salamun ala Nuh fil alamin. Allah Taala maknanya memberi kehebatan kepada Nabi Nuh alaihi salam dengan ungkapan ini, iaitu salamun, keselamatanlah ke atas Nuh fil alamin, kepada seluruh alam. Seluruh alam ni orang tahu kan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian seterusnya inna kadzalika najzil muhsinin. Allah Taala sebutkan bahawa oleh kerana Nabi Nuh ni muhsin, salah seorang daripada yang muhsin, maka Allah Taala telah ceritakan begitulah Allah Taala akan membalas kepada orang-orang yang muhsin. Tapi orang-orang yang tidak muhsin, kita tengok kan, orang-orang yang mendustakan Nuh alaihi salam, apa jadi pada mereka? Semua mereka tu ditenggelamkan, ataupun selepas daripada itu mereka ini yang mendustakan ajaran nabi-nabi, mereka itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai cara, dengan pelbagai bentuk. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala akan memberi kebaikan kepada orang muhsin. Allah Taala di sini nak memuji, nak meminta kepada kita secara tidak langsung juga, iaitu apa? Jadilah kamu orang-orang yang muhsin
Sebab kalau kamu menjadi orang muhsin, maka kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak muhsin, kamu akan dibenci oleh Allah Taala, dan kamu akan kemungkinan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia ni lagi, di akhirat tu of course. Kemudian innahu min ibadinal mu'minin, Allah Taala puji Nabi Nuh alaihi salam, innahu, sesungguhnya Nuh itu min ibadinal mu'minin, dia hamba-Ku yang beriman. Ya. Kemudian summa aghraqna al-akhirin, Allah Taala sebut sini. Kemudian yang baki-baki lagi, yang tak beriman, yang tak muhsin, semua itu ke mana? Aghraqna, kami tenggelamkan dia. Jadi habislah. Ini cerita Nabi Nuh alaihi salam di dalam surah Saffat ini, habis di situ. Dan kemudian Allah Ta'ala membawa pula kita kepada satu kisah yang lain, iaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa Nabi Ibrahim? Datangnya selepas Nabi Nuh, dikatakan lebih daripada 2000 tahun, 2600 tahun, dikatakan oleh ahli tafsir. Bilangan jarak masa yang tepat itu wallahu alam bisawab, tapi ahli tafsir mengatakan begitu. Memang pada masa tersebut, kalau kita katakan bahawa 2000 tahun itu sebenarnya tidaklah satu masa yang lama, tetapi kalau ikutnya lama lah. Kenapa? Kerana umur Nabi Nuh AS semua dah 1000 kan, dah 1000 tahun kan. Jadi 1000 tahun, 950 tahun dia berdakwah, dan kemudian 1000 tahun, kemudian ada lagi 1000 tahun kemudian, dan begitulah seterusnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, seterusnya ialah cerita tentang Nabi Ibrahim AS. Allah Taala cerita tentang Nabi Ibrahim di sini ialah nak ceritakan bagaimana sikap Nabi Ibrahim AS berdepan dengan orang-orang kaumnya, iaitu kaumnya kan. Jadi banyak tempat insya-Allah kita akan dapatikan kisah Nabi Ibrahim AS ini di tempat-tempat yang lain juga, dalam surah-surah yang lain juga kan. Cuma dalam surah ini dia akan ceritakan satu part daripada kisah dalam bentuk yang berbeza lah. Jadi oleh kerana itulah maka kita tak akan jemu bila membaca kisah Nabi-Nabi ni. Ada di sini dah kisah ni, cerita di sini cerita Nabi Adam ni, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, berapa kali dah cerita Nabi Nuh, tapi di setiap tempat tu Allah SWT bercerita, bila menceritakan sebenarnya adalah berbeza daripada angle yang berbeza. Jadi sebab itulah kita perhatikan apakah yang hendak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini, muka surat 449 ni tentang Nabi Ibrahim AS. Jom kita dengar. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, Allah Ta'ala kata, dan wa inna min syi'atihi, syiah sini ada perkataan syiah sini kan. Perkataan syiah ni sebenarnya daripada bahasa Arab. Penggunaan bahasa Arab memang syiah ni nak maksud dia ialah a'wan, artinya a'wan ni ataupun al-atba'. Yani a'wan ni ialah pembantu ataupun atba' iaitu pengikut ataupun orang yang mempunyai bentuk yang sama. Syiah tu syiah kan. Syiah ni maknanya orang yang membawa satu benda yang sama. Apa yang dibawa persamaan yang ada di antara Nabi Nuh juga Nabi Ibrahim, iaitu mereka membawa asluddin. Kata ulama dalam tafsir jalan lain, asluddin artinya ialah mereka membawa asal agama yang sama, iaitu membawa manusia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah maka kita akan tengok di sini bahawa apa kan, bahawa Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim mempunyai dakwah yang sama kan. Sebab apa? Jadi sebab tu digunakan sebagai perkataan syiah. Yang digunakan sekarang ni, yang orang syiah tu kan, yang berlaku di negeri-negeri yang sebelah Iran dan sebagainya itu kan, golongan syiah tu ialah kerana mereka inilah menjadi penyokong kepada Sayyidina Ali. Mereka ni adalah a'wan kepada Sayyidina Ali, sebab tu digelarkan sebagai syiah. Jadi ini syiah dari sudut bahasa syiah dari sudut bahasanya, iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Nabi Ibrahim ini adalah syiah kepada Nabi Nuh AS. Jadi jangan terkejut sebab perkataan syiah sini artinya adalah penolong ataupun pembawa ataupun mereka yang membawa, menyerupai dengan Nabi Nuh AS, itu ialah syiah. Wa min syiatihi, Allah Taala kata min syiatihi la Ibrahim. Ibrahim adalah syiah kepada Nabi Nuh AS. Izja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika Nabi Ibrahim ini datang kepada Allah dengan hati yang salim. Jadi di dalam tafsir disebutkan kan, kenapa digunakan perkataan mendatang dengan hati. Jadi dalam bahasa Arabnya bila kata datang dengan hati, artinya ialah ikhlas maksudnya, iaitu tidak ada sebab lain, datang kepada Allah. Perkara yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Sya'rawi berkenaan dengan ayat ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan ja'a rabbahu, artinya dia datang kepada Tuhannya. Iaitu apa? Kita ni mesti mencari, dia kata. Bukan kita ni yang dicari sepatutnya kan. Kita sepatutnya mencari masjid bukannya tunggu masjid datang rumah kita. Bukan kita patutnya mesti mencari kebenaran tu.
Janganlah kita ni menunggu orang datang bercerita kepada kita kan, kita malas mencari. Jadi ini adalah dia kata perkara yang disebutkan, yang digunakan, lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini kan, jaa rabbahu, dia datang kepada Tuhannya. Jadi kita mesti mencari kebenaran, kita mesti belajar tu kan. Sebagaimana kata Imam Malik, dia kata apa, dia katakan al ilmu ya'ti wala yu'ta, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu ni mesti didatangi, bukannya ilmu tu mendatangi. Itu kata Imam Malik apabila diminta oleh pemerintah pada masa tu supaya pergi mengajar di rumah dia. Di rumah di rumah sultan, di rumah pemerintah pada masa tu, governor di Madinah kalau tak salah saya kan. Tetapi dia kata tak, dia kata nak belajar datang kat sini, bukannya aku yang kena pergi. Itu kata Imam Malik. Jadi di sini ialah itu kita kena usaha, artinya iaitu kita mesti berusaha untuk mencari sesuatu yang baik, untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Kemudian iz qala li abihi wa qaumihi maza ta'budun, dia berkata, Nabi Ibrahim ni berkata kepada ayah dia dan kepada kaum dia, kamu ni sembah apa? Jadi dalam di sini kan dia gunakan perkataan li abihi, dia berkata kepada ayahnya. Dalam Al-Quran, kisah di antara nabi-nabi dan ayah ni kan ada 10 tempat disebutkan. 10 tempat dalam Quran disebutkan, dan satu tempat sahaja yang menceritakan tentang Nabi Yusuf, 9 tempat lagi menceritakan, 9 ayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim AS. Jadi maknanya Nabi Ibrahim dan ayah dia ni sangat banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak disebutkan nama kecuali sekali. Jadi maknanya daripada 9 kali tu, 9 tempat dalam Al-Quran, 8 kali tidak menyebutkan nama, tapi satu tempat disebutkan nama ayahnya, iaitu Azar. Jadi ulama-ulama tafsir telah bincang mengenai apabila satu perkataan nama alam tu Azar tu, alam itu nama manusia lah kan, nama yang khas, nama khas. Tapi Abi itu nama am, ayahnya. Jadi ini menunjukkan bila disebut sekali saja, maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Azar tu sebenarnya ialah bukan ayahnya. Ayahnya yang sebenarnya ialah lain dan tidak disebutkan namanya, tapi Azar itu ialah bapa saudaranya sahaja. Jadi itu adalah pendapat yang kuatlah di kalangan ulama, walaupun ada perbincangan di sini yang panjang, tapi kita ambil kesimpulan di sini ialah apa kan, bahawa dia tak sebutkan nama ayah tu kan. Jadi sebab macam orang lah kan, kalau orang tanya kan, orang tanya budak katakan mana ayah awak, dia tak sebutlah nama ayah dia, mana ayah awak Muhammad, mana ayah awak Zaid, tak ada kan, walaupun ayah dia tu memang Zaid. Begitu kan. Jadi Azar tu ialah sebenarnya bukan ayah dia, kerana ulama kata dari segi bahasanya bila disebutkan nama seorang tu dan diserta nilai abihi Azar seperti dalam satu ayat tu, maka itu menunjukkan bahawa Azar itu sebenarnya bukan ayah dia yang sebenar. Tapi kenapa menggunakan perkataan abi, perkataan ayahnya? Kerana itu memang lumrah bahasa Arab. Ayah tu ialah, kalau ayah saudara pun dipanggil sebagai abi juga, sebagai ayah juga. Kemudian dia berkata, jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ni? Dia kata aifkan alihatan dunallahi turidun. Ifkan ini ialah ifkun lah. Ifkun ni mengada-ngada satu benda yang tak betul. Satu benda yang macam ni dibalikkan, dipusingkan macam ni kan. Jadi satu benda itu tak betul kan. Jadi bila itu tak betul kan, jadi Nabi Ibrahim ni berkata kepada kaum dia, kamu ni nak mengarut nak mengatakan Tuhan selain daripada Allah. Macam itulah maksud dia lebih kurang kan. Jadi kalau ikut dalam bahasanya aturidu ifkan alihatan dunallah, katakan kamu ni nak mengarut, nak cerita ada Tuhan selain daripada Allah. Jadi apa dia katakan, fama zannukum birabbil alamin. Lepas tu Tuhan yang pencipta alam ni pula kamu nak letak di mana? Begitu kan contohnya kan. Ataupun ada satu tafsiran lain, dia kata habis tu nanti apa akan tindakan yang akan dikenakan kepada kamu? Apakah kamu tak takut ke azab yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kamu kalau kamu cakap macam ni, kalau kamu ambil Tuhan selain daripada Allah ni? Itu apa maksud fama zannukum birabbil alamin? Sekejap je, okey, insya-Allah. Kemudian fanazara nazratan fin nujum, Nabi Ibrahim pun melihatlah ke langit, dan dia melihat kepada bintang-bintang. An-nujum tu bintang-bintang. Kalau an-najmu bintang, satu bintang. Bila an-nujum ialah banyak bintang. Jadi dia pun melihat ke langit. Nazara nazratan. Nazara nazratan ini ikut dalam bahasa Arabnya bukan melihat sekejap, bukan melihat tunduk, bukan tapi nazara nazratan, melihat dan menenung dan melihat ke langit tu kan, melihat lama-lama. Kenapa dikatakan begitu, dibuat macam tu oleh Nabi Ibrahim alaihi salam? Kerana pada kaum dia pada masa tu ialah mereka ni percaya kepada apa-apa yang di langit. Kalau sekarang ni kan zodiak dah macam-macam sekali kan, kepercayaan kepada nu. Ada bintang-bintang, rumpun bintang 12 dan macam-macam sekali, kalau macam ni berlaku, kalau macam ni macam-macam. Jadi sebenarnya perkara ni dah lama dah kan, bukan baru kan.
Jadi kaum Nabi Ibrahim ni, mereka ni percaya kepada bintang-bintang tu. Jadi sebab itulah Nabi Ibrahim dikatakan oleh ulama tafsir, dia buat macam tu seolah-olahnya dia mendapat ilham daripada langit, mendapat ilham daripada bintang-bintang tu. Sebenarnya tidak kan. Fanazara nazratan fin nujum faqala inni sakim. Kemudian dia berkata, aku sakit lah. Ini ceritanya ringkas ni ialah apa? Kerana pada masa tu dia telah diajak untuk pergi. Pada masa tu hari raya, bukan hari raya lah, maksud hari perayaan, hari besar kepada kaum kampung dia tu, kaum negeri, kaum bangsa dia tu. Jadi mereka pada masa tu nak pergi semua ke pesta, pesta untuk menyambutlah perayaan tu. Jadi dia pun, mereka ajaklah Ibrahim, mai jom Ibrahim, jom mai kita pergi. Tapi dia kata, aku sakit lah. Dia kata sakim. Dia kata sakim tu maknanya sakit, marid, dia kata. Tapi sebenarnya betul ke dia sakit? Ulama-ulama tafsir kata kat sini kan, sebenarnya dia tak sakit, bukan sakit jasad. Manusia boleh faham sakit jasad, tapi sebenarnya pada masa tu dia adalah sakit hati sebenarnya. Sakit hati apa? Sakit hati dengan apa yang dibuat oleh kaum dia tu. Sebab itulah dia kata aku ni sakim. Dalam hadis Nabi SAW ada satu hadis diceritakan bahawa Nabi berkata bahawa apa? Nabi Ibrahim ni ada tiga tempat tiga tempat dia ni bercakap satu benda yang tidak betul lah dengan pada anggapan orang, tapi sebenarnya bukan menipu tapi Nabi menggunakan perkataan kazib kat situ. Kazib tu kalau ikut terjemahan ni menipu lah, tapi sebenarnya bukan menipu. Iaitu yang pertama apa? Ketika dia menjawab ni, ketika dia berkata aku sakit, dia kata sebenarnya dia tak sakit kan, tapi sakit tu maksud sakit lain. Yang kedua, ketika dia ni berkata, bila orang tanya dia kan, siapa yang apa ni pecahkan berhala ni, dia kata tu kabiruhum, dia kata tu yang besar tu, berhala besar tu. Sebab tu dia tinggalkan satu berhala tu kan, tak dipecahkan jadi dia kata tu berhala besar tu. Itu kan tak betul. Mana berhala besar? Yang ketiganya, bila dia pergi ke Mesir, dia bersama dengan Sarah. Nabi Ibrahim bersama dengan Sarah. Jadi adat orang ataupun pattern negeri Mesir ni, Firaun ini, pemerintah Mesir pada masa tu, kalaulah orang tu seorang perempuan tu isteri kepada seorang, maka dia akan ambil. Tapi kalau saudara dia tak ambil. Jadi apa dia kata? Nabi Ibrahim kata, Nabi tak tahu dah. Nabi Ibrahim kata, ini saudara aku, Sarah ni ukhti, dia katakan. Sarah ni saudara aku, adik-beradik aku. Jadi bila sebut adik-beradik, maka dia tak kacau lah. Jadi itu satu, kalau ikutnya satu tak betul kan. Tapi itulah yang Allah, Nabi SAW, Nabi kata bahawa Nabi Ibrahim ni ada bercakap pada tiga tempat dan tiga situasi itu, dia bercakap lain daripada yang sebenarnya. Tapi maksud dia tu lain lah. Kenapa? Jadi dari sini ulama-ulama telah berbincangkan, boleh tak kita ni bercakap satu benda yang tak betul. Jadi ada tempat-tempat dia yang memang boleh kan, yang boleh kan, iaitu apa? Seperti keadaan-keadaan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim di sini, ataupun nama dia tauriyah. Tauriyah ni ialah kita sebut satu benda tapi sebenarnya maksud kita tu lain. Tapi orang boleh faham macam ni, satu perkataan yang boleh difahami dalam pelbagai bentuk. Itu nama dia tauriyah. Panjang cerita tentang benda ni kan, kita tak nak ceritalah kat sini, kita cerita tentang isu lain. Okey. Apa lagi seterusnya ialah dia kata aku ni sakim. Fatawallau anhu mudbirin. Mereka pun pergilah semua. Orang-orang negeri dia tu kan, semua pergilah meraya tu kan. Faragha ila alihatihim faqala ala takulun. Nabi Ibrahim pergilah kepada berhala tu, dia kata kamu tak makan ke? Artinya kat sini ialah mereka ni telah meletakkan makanan-makanan di depan berhala tu. Sama jugalah seperti sekarang kan, orang letakkan buah-buahan, orang letakkan apa-apa pada berhala. Berhala tu kan batu, jadi mereka letakkan buah-buahan tu. Jadi Nabi Ibrahim pergi tanyalah, kenapa kamu tak makan ni? Benda ni tak makan ke? Nabi Ibrahim bercakap lah kan. Kemudian dia kata apa? Malakum la tantikun. Tiba-tiba berhala tu manalah menjawab. Jadi berhala tu senyap kan. Jadi Nabi Ibrahim kata, kenapa tak cakap? Pula dia kata kan, faragha alaihim darban bil yamin. Jadi Nabi Ibrahim pun pergi, dia kata dia pun belasah tu kan, dia pukul bil yamin. Bil yamin ini ada pendapat yang pertama kata ialah tangan kanan. Tangan kanan tu maksudnya ialah kinayah ataupun majas kepada menggunakan kekuatan, habis tenaga, dia pukul habis berhala-berhala tu. Yang pertama. Yang keduanya dia kata apa? Dia kata bil yamin ni maksudnya ialah dengan sumpah. Sebab apa? Dia dah bersumpah dah, dia akan pecahkan berhala-berhala ni. Okey. Kemudian fa'aqbalu ilaihi yazifun. Bila mereka ni tahu, orang-orang negeri tu kan, kaum dia tu tahu apa yang dia buat, mereka pun yazifun. Yazifun ni maknanya datang dengan cepat kepada tempat berhala-berhala mereka tu. Qala ata'buduna ma tanhitun. Jadi ceritanya ada tempat lain lah cerita kan. Dia tanya kenapa ni, siapa yang pecahkan, kamu pecahkan ni. Kemudian apa yang Nabi Ibrahim jawab? Dia kata
kamu sembah apa yang kamu sendiri ukir. Tan hitu ni kamu ukir kan, kamu buatlah kan benda tu kan, kamu buat jadi berhala, kamu buat jadi ni, kamu buat jadi kan, kamu buat jadi monyet, kamu buat jadi lembu, kamu buat jadi patung, kamu tiba-tiba kamu sembah dia. Macam mana ni kan? Itu nak minta supaya mereka ni berfikir kan. Mereka berfikir, tapi mereka fikir ke tak? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nabi Ibrahim berkata, Allah yang mencipta kamu dan apa yang kamu buat ni, apa yang kamu lakukan, perbuatan kamu. Qalu bnu lahu bunyanan. Mereka tak nak berdebat kalah kan. Panjang lagi perdebatan, ada tempat-tempat lain kan, tetapi ringkas cerita kat sini, mereka pun berkata, dia kata, mari kita buat satu ubnu. Dia kata ubnu ni binalah lahu bunyanan. Kita buat satu tempat khusus. Nampak tak kan? Mereka ni berusaha kan, bersungguh-sungguh kan. Untuk apa? Untuk membina satu tempat yang mana khusus untuk apa? Untuk itu disebutkan fa'alquhu fil jahim. Mereka akan nyalakan dalam tempat tu, mereka akan nyalakan, letakkan bahan-bahan api yang banyak, yang besar, lalu nyalakan api dalam tu, kemudian mereka akan nak campakkan. Fa'alquhu, campakkan dia fil jahim. Jahim tu maksudnya bukan neraka tapi jahim tu maksudnya api yang membakar, api yang terbakar, api yang besar tu. Fa'aradu bihi kaidan. Allah Ta'ala kata mereka nak mereka plan mereka nak bakar tu lah, nak bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata faja'alnahumul asfalin. Tapi Allah Ta'ala jadikan mereka itu asfalin. Asfalin ni maknanya bawah. Asfalin ni makhurin dalam kata-kata ulama tafsir. Makhurin artinya tak berjaya plan mereka tu kan. Apa yang jadi ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan api itu sejuk. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah kamu dan selamatkan, keselamatan untuk Ibrahim AS. Selepas daripada tu cerita tu, maka Nabi Ibrahim pun berpindah daripada tempat tu, hijrahlah daripada tu, muhajir Jadi disebut sini waqala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dia pun lari dari tempat tu. Macam mana dia berlaku tu wallahu alam bisawab, tapi yang kita faham di sini ialah selepas daripada tu maka Nabi Ibrahim pun berpindahlah. Kalau ikut ceritanya, kalau ikut tempatnya ialah yang pertama ialah di selatan Turki sekarang ni. Di selatan Turki ada satu tempat di mana dikatakan tempat dibakar Nabi Ibrahim tu. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim telah berpindah ke Palestin. Nabi Ibrahim akhirnya menetap di Palestin, yang sekarang ni ada satu tempat nama dia Khalil. Khalil ini disebut Hebron dalam bahasa yang kita sebutkan sebelum daripada ni, yang kita saya rasa pernah sebut, iaitu Hebron. Hebron ni dalam bahasa Inggeris lah dalam bahasa yang betul-betul sekarang kan. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab nama tempat tu adalah Khalil. Dia katakan ada tempat itu kubur Nabi Ibrahim, dan di situlah, di kawasan Palestin itulah Nabi Ibrahim menetap. Jadi Nabi Ibrahim ni dikatakan adalah manusia yang pertama sekali berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia kata zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kurniakanlah aku, selepas itu dia berdoa rabbi habli minas solihin, kurniakanlah aku anak yang soleh. Jadi Allah perkenankan doa dia. Nampak tak kan? Maknanya dekat sini, kalau orang tu soleh, orang tu baik kan, dan kalau dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah mungkin akan perkenankan dia. Kalau Allah tak perkenankan doa dia tu kan, itu adalah sebab dia kan. Tetapi Allah Ta'ala nak tunjukkan kat sini kan bahawa Allah perkenankan doa Nabi Nuh AS, Allah Ta'ala perkenankan Nabi Ibrahim di sini, iaitu selepas daripada dia berhijrah, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian Allah kata apa? Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah Ta'ala beri khabar gembira kepada dia bahawa kamu ni akan dapat seorang anak yang halim. Halim tu ialah maknanya lemah lembut. Halim tu macam itulah sifat dia, dan memang itulah sifat sifat Nabi Ismail alaihissalam. Yang dimaksud sini Nabi Ismail lah. Kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Jadi cerita ni ringkasnya dah besar sikit Nabi Ismail ni, kemudian Nabi Ibrahim melihat dalam tidurnya, dalam mimpinya, iaitu mimpi seorang Nabi ni adalah wahyu kemudian dia tengok dalam mimpi ni, aku ni menyembah kamu, aku ni menyembelih kamu, minta maaf, bukan menyembah, menyembelih kamu kan, aku menyembelih kamu, azbahuk kan. Kemudian fanzur madza tara, apa pendapat kamu? Kemudian qala ya abatif'al ma tu'mar. Tengok kan, hebat Nabi Ismail walaupun masih muda, walaupun masih kecil tu bukan kecil lah kan, tapi maknanya masih muda lagi kan, dia ni hasil tarbiyah daripada Nabi Ibrahim AS, tarbiyah daripada isterinya Sarah. Apa dia kan iaitu kan, cerita ni panjang sebenarnya kan. Selepas tu ada Sarah, lepas tu ada Hajar kan, lepas tu Nabi Ismail ni telah ditarbiyah oleh Hajar, mak dia Hajar. Jadi di mana Hajar ni? Di Mekah lah kan.
Di mana Mekah tu kan? Jauh daripada Palestin. Nabi Ibrahim pergi macam mana? Terbang? Bukan, berjalan kaki. Jadi hebat kan? Dia berulang-alik, dikatakan selama 4 kali, dan salah satu daripada kali tu dia bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Jadi dia pun beritahu kepada Nabi Ismail, aku melihat aku ni menyembelih kamu. Jadi apa pendapat kamu? Nabi Ismail kata, ya ayahku, dia katakan gitu kan, ya abati if'al ma tu'mar, buatlah apa yang disuruh. Tengok kan kehebatan kan Nabi kehebatan kedua-dua Nabi ni. Nabi Ibrahim pula kan, kehebatan dia kan, apabila disuruh oleh Allah dia akan buat. Nabi Ismail pula, apabila dia ni kan diberitahu oleh ayah dia kan, dia akan patuh kan. Satajiduni insya-Allah, dia kata kamu akan dapati aku insya-Allah minas sabirin, aku akan sabar. Kena sembelih ni bukan kena potong tangan ke, bukan potong kaki ke, ataupun cucuk ke, atau cubit, bukan. Sembelih ni. Jadi apa cerita selepas daripada tu? InsyaAllah kita akan masuk esok, insyaAllah muka surat 450, insyaAllah akan bersama-sama lagi. Kita sambung cerita tentang Nabi Ibrahim ni. InsyaAllah kita tak lama dah, insyaAllah kita ada 3 muka surat lagi daripada surah Safat ni. Agak panjang sikit surah Safat ni, tapi insyaAllah moga-moga kita akan dapat pengajaran daripada cerita ni. Dan jangan lupa, insyaAllah siapa-siapa yang ada melihat video ni kan, yang melihat rakaman ni kan, sila share dengan kawan-kawan share di link-link you orang, insyaAllah kan, share di Facebook you orang share ramai-ramai supaya semua manusia atas dunia ni kan dapat manfaat semua kawan-kawan kita yang ada, yang menjadi friend kepada you all semua kan, akan mendapat link ini, dan juga akan bersama-sama lah untuk mendapat. Mereka nak tengok tak nak tengok tu terpulanglah pada mereka kan, tapi at least inilah usaha kita kan, itu usaha untuk mengesharekan dengan kawan-kawan, mengesharekan dengan siapa saja, mengesharekan dalam Facebook, mengesharekan dalam WhatsApp, mengesharekan link-link kita ni dalam Telegram dan dalam semua grup-grup kita, insyaAllah. Terima kasih semua kepada mereka yang bersama pada pagi ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.